Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kini kami ingin membawa satu perbincangan yang sangatlah penting, sangat dalam dan mungkin juga akan membuat ramai orang tersentak. Tetapi kita kena hadapi realiti ini. Benda yang sudah lama kita tahu tetapi ramai masih lagi buat tidak endah, yaitu tentang Mahkamah Anak Negeri Sabah. Ya, sistem kehakiman yang sepatutnya menjadi benteng terakhir mempertahankan maruah dan adat masyarakat pribumi bukan Islam di Sabah, terutamanya suku Kadazan Dusun Murut dan Rungus atau yang kita panggil sebagai Momogon, tetapi kenapa sampai hari ini ia masih lagi dianaktirikan? Baru-baru ini Presiden Borneo Split in Malaysia Foundation Daniel John Jambun membuat kenyataan terbuka yang cukup lantang dan penuh dengan makna. Dia tidak berselindung. Dia persoal terus tindakan kerajaan negeri Sabah di bawah pimpinan Datuk Seri Haji Jinor. Katanya GRS sudah 5 tahun mentadbir Sabah, tetapi coba tanya balik, apa reformasi besar-besaran yang sudah dibuat untuk memperkasakan Mahkamah Anak Negeri dan juga Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri? Jawabannya tiada, kosong. Ini bukanlah sekadar dakwaan kosong. Coba kita bandingkan zaman pentadbiran warisan, waktu Datuk Seri Syafiq Apdal menjadi Ketua Menteri. Pada masa itu memang ada usaha serius untuk buat pembaharuan struktur kepada Mahkamah Anak Negeri. Tetapi sayangnya usaha itu terhenti apabila berlaku pertukaran kerajaan pada tahun 2020. Jadi sekarang macam mana? Apa yang berlaku? Adakah kita ingin meneruskan, membiarkan institusi adat ini lemah tidak berdaya macam sekarang ini? Kita kena tanya juga, kenapa institusi yang menguruskan hal-hal adat ini sekarang ini dipimpin oleh pegawai-pegawai Islam, sedangkan yang sepatutnya diurus ialah adat dan budaya kaum Momogon yang bukan Islam. Adakah masuk akal kalau orang luar budaya kita yang tentukan apa yang sah ataupun tidak di dalam adat kita sendiri? Sedangkan mahkamah syariah untuk orang Islam pun diurus sepenuhnya oleh profesional Muslim yang arif tentang undang-undang Islam. Jadi kenapa sistem adat Momogon tidak diberi hak yang sama? Dalam konteks perlembagaan persekutuan pun artikel 153 jelas menyebut tentang kedudukan istimewa masyarakat pribumi Sabah dan juga Sarawak. Tapi keistimewaan ini sepatutnya diterjemah melalui institusi yang setara, bukan sekadar pengiktirafan atas kertas. Lagi-lagi bila kita cakap pasal undang-undang dan sistem kehakiman. Lagipun kita jangan lupa, semangat asal Malaysia Agreement 1963 ataupun MA63 tidak pernah niat untuk jadikan adat pribumi Sabah ini sesuatu yang kecil ataupun tidak penting. Tetapi sekarang realitinya macam mana? Kalau kita mahu contoh yang baik, coba tengok Sarawak. Negeri jiran kita itu ada Majlis Adat Istiadat Negeri Sarawak yang dikendalikan oleh orang Dayak bukan Islam. Profesional, berilmu dan dihormati. Bebas dari campur tangan mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Jadi soalannya, kenapa Sabah tidak boleh buat benda yang sama? Malah Daniel John Jambun juga menegaskan bahwa Malaysia kini sebenarnya melanggar deklarasi bangsa-bangsa bersatu mengenai hak orang asal. Dalam deklarasi itu disebut jelas yang hak masyarakat asal untuk mengekalkan dan membangunkan sistem politik, undang-undang, ekonomi dan budaya mereka sendiri. Tetapi di Sabah, Mahkamah Anak Negeri masih lagi terkebelakang. Budgetnya kecil, buku rujukannya pun lapuk. Dan yang lebih menyedihkan, banyak ketua adat yang dilantik bukan kerana kelayakan dalam adat, tetapi sebab hubungan politik. Jadi macam mana institusi ini ingin dihormati? Bila kita tengok sejarah masa zaman British dulu, Mahkamah Anak Negeri ini dihormati. Ia dikendalikan oleh orang tempatan, orang yang benar-benar faham adat dan budaya masyarakat mereka sendiri. Tetapi lepas Sabah masuk ke Malaysia, pelan-pelan sistem ini semakin dipinggirkan. Sekarang kita nampak ia telah menjadi simbol sahaja, tanpa kekuatan yang sebenar. Jadi, apakah jalan penyelesaiannya?
Daniel John Jambun tampil dengan beberapa cadangan konkret. Yang pertama, Kerajaan Negeri Sabah perlu merombak dan menukar nama Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah kepada Majlis Adat Istiadat Negeri Sabah dan Jabatan Adat Istiadat Negeri Sabah. Nama itu penting sebab ia mencerminkan mandat yang sebenar, yaitu menjaga adat bukan Islam, bukan sekadar hal-hal pentadbiran. Yang kedua, pelantikan kepimpinan dalam institusi ini mestilah daripada kalangan profesional memogun yang benar-benar pakar dalam adat dan sistem perundangan tradisional, bukan lagi lantikan politik ataupun wakil agama yang tiada kaitan dengan budaya memogun. Yang ketiga, semua institusi ini perlu berada di bawah jabatan Ketua Menteri supaya ada kuasa dan keutamaan dalam belanjawan serta sokongan pentadbiran. Jangan letak di bawah agensi atau kementerian kecil yang tidak ada pengaruh. Dan yang keempat, Mahkamah Anak Negeri Sabah mestilah diangkat menjadi institusi kehakiman yang setara dengan Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Ini baru betul-betul menggambarkan sistem kehakiman 3 cabang yang adil, Islam, Sivil, dan juga adat. Yang akhir sekali, perlulah menubuhkan satu Suruhanjaya Reformasi Mahkamah Anak Negeri atau Suruhanjaya Siasatan Diraja yang terdiri daripada pakar undang-undang, ahli akademik adat, dan pemimpin masyarakat. Mereka ini yang akan mengkaji keseluruhan sistem dan memberi cadangan reformasi yang wajib dilaksanakan. Apa yang Daniel memperjuangkan ini bukanlah tuntutan untuk mendapatkan layanan istimewa, tetapi tuntutan supaya komuniti memogun diberikan hak yang sama, hak yang dijanjikan di dalam perlembagaan dan ME 63. Ini bukanlah isu politik, ini adalah isu maruah, sejarah, dan juga keadilan. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda semua, adakah Anda rasa adil bila adat kita ditentukan oleh orang luar? Adakah wajar kita biarkan Mahkamah Anak Negeri terus menjadi institusi simbolik yang tidak ada kuasa sebenar? Kenapa Sabah masih lagi gagal mencontohi Sarawak? Adakah ini petanda bahwa ada tekanan dari peringkat persekutuan yang tidak mahu lihat adat Sabah menjadi kuat semula? Lebih penting lagi, sampai bila masyarakat memogun mahu terus sabar? Kita sudah sabar selama 60 tahun. Adakah sekarang masa untuk bersuara dengan lebih lantang? Adakah kita sanggup terus melihat adat kita mati satu demi satu sebab kita terlalu bergantung pada sistem yang tidak kenal budaya kita? Dan ini juga bukan soal pasal KDMR sahaja, tetapi juga suku-suku lain seperti Lundayeh, Murut Tagal, Dusun Lotu, dan banyak lagi. Semuanya patut bersatu dan tuntut supaya institusi adat Sabah dikembalikan maruahnya. Kalau kita diam sekarang, jangan terkejut. Satu hari nanti adat kita cuma tinggal di dalam buku sejarah yang lapuk, tetapi tidak hidup di dalam sistem keadilan. Jadi apakah pandangan Anda semua? Kami ingin mendengar suara Anda. Jangan lupa untuk tinggalkan komen di ruangan komen di bawah. Adakah Anda setuju dengan tuntutan reformasi ini? Atau Anda rasa masyarakat pribumi Sabah sedang dizalimi secara sistemik? Baiklah, sebelum kita menamatkan video pada kali ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe ke channel ini Currents VMY. Di sini kita bukan setakat membuat liputan berita ataupun menyampaikan laporan. Kita hidupkan perbincangan yang orang lain takut ingin sentuh. Ini bukanlah sekadar konten, tetapi ini adalah perjuangan kita bersama. Jumpa lagi di dalam episode yang akan datang. Teruskan bersuara, teruskan menuntut keadilan. Jangan biar adat kita terkubur tanpa perjuangan. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan sekian. Terima kasih semua.